So, ada soalan beritahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi pada malam ni. Sepatutnya malam ni malam Maulana Fakhradi, tapi atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, Maulana tak dapat hadir. Jadi saya terpaksa teruskan, ganti baliklah hari Ahad kuliah ni. Berantum kita masih lagi membaca kitab Subulus Salam jilid 1 bab jenazah. Hari ini kita akan masuk Adi Aisyah radhiyallahu. Kita akan lihat bagaimana perbahasan para ulama tentang mengkafan mayat. Bagaimana mengkafani mayat antum. Baik. Sebelum tu antum kita ambil satu pelajaran daripada ayat Quran surah Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 185. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama yuwaffawna ujurukum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Setiap yang bernyawa selagi dia dinamakan makhluk, dia akan mati. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Apa yang kita buat di atas dunia ni, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata akan disempurnakan pahala ke, balasan dia di mana? Di hari kiamat. Ayat ni kata para mufassirin, para ulama tafsir, dia kata ayat ni pelajaran yang pertama yang kita boleh ambil apa dia? Kita semua akan mati. Itu pelajaran dia. Pasal kullu. Kullu bermakna semua. Semua. Dan kata para ulama kita, berita kematian yang datang kepada kita seakan-akan satu mesej peringatan bagi kita. Setiap hari kita dengar berita tentang kematian. Kenapa berita tu para ulama kita kata disampaikan kepada telinga kita? Dia sebagai satu mesej yang kita juga akan mati. Dia bukan saja-saja orang bagi tahu kat kita, ni ada sahabat kita dah meninggal lah. Ni sahabat kita meninggal. Bukan saja. Kita nampak macam saja. Para ulama kata dia bukan saja. Dia satu mesej kat kita. Supaya kita boleh buat persediaan. Kadang-kadang kita dengar berita kematian ni, kita dikata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takat tu kan tu. Takat tu. Kalau orang Melayu, dia akan kata apa? Al-Fatihah. Yang tu orang Melayu lah. Nabi ajak dah. Nabi ajak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda tengok? Dia mesej. Benda ni yang tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Berapa banyaklah kematian yang kita dengar berita tentang kematian ni, dia menjadi mesej kepada kita supaya kita meningkatkan amalan. Ini penting. Para ulama kita kata itu sebagai satu mesej. Tengok. Sebab itulah Allah Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam surah Ali Imran 185. Tujuan Allah Ta'ala turunkan ayat tu sebagai satu mesej kepada kita bahawa kita tak hari ni, esok, lusa, tak kira bila pun kita akan menemui kematian. Pertama. Kedua, kata para ulama kita, cuba kita perhatikan ayat ni. Cuba kita tengok ayat ni.
Bagaimana Allah Ta'ala mengaitkan kematian dengan amalan kebaikan yang kita lakukan. Tengok. Bagaimana ayat ni Allah Ta'ala kaitkan dengan amalan. Allah Ta'ala kata, wa innama yuwaffawna ujurukum. Nanti kami akan menyempurnakan balasan pahala di atas amalan kamu. Bermakna antum, setiap orang yang meninggal ni, kata para ulama kita, dia mesti mempersiapkan diri dia untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Ayat surah Al-Imran ni 185 ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kaitkan kematian dengan apa? Dengan balasan. Balasan apa? Balasan pahala. Akan disempurnakan di mana? Di akhirat. Jadi para ulama kita kata, ayat ni nak bagi tahu apa? Sebagai manusia yang calon kepada kematian. Kita ni calon. Calon apa? Bukan calon PRU. Tak. Kita calon untuk berpindah ke alam barzah. Jadi sebagai calon yang nama kita boleh naik bila-bila masa, ayat ni bagi tahu apa? Ayat ni para ulama kita kata, mesti ada persiapan. Persiapan apa yang kita nak bawa jumpa Tuhan? Kena ada persiapan. Macam mana kita hidup dalam dunia ni, dia ada persiapan. Dia ada rumah, kenderaan, wang ringgit, pakaian, makanan, minuman. Begitu juga di akhirat. Ayat ni nak ajak kita apa? Nak ajak kita tentang kita kena persiapkan diri kita daripada bila? Daripada ayat ni kita dengar. Kalau selama ni kita tak persiapkan diri kita, malam ni kita dah dengar dah surah Al-Imran ayat 185, kita dah kena persiapkan diri dah kita. Ayat ni beritahu apa? Setiap jiwa akan mati, bermakna Allah Ta'ala bagi mesej. Bila hang dengar berita kematian tu, ada mesej hang akan mati. Dan ayat ni kata apa? Allah Ta'ala sebut akan disempurnakan amalan kamu di akhirat nanti. Pahala ke? Apakah balasan? Di mana? Di akhirat. Bermakna bukan takat hang akan mati begitu saja. Hang kena persiapkan diri hang sebelum mati. Ayat pendek tu, tapi para ulama kita kata ada banyak makna dia tu. Antum tengok seorang tabi'in, nama dia Atta Al-Qafar. Dia tabi'in besar. Dia kata dia sering ternampak Sufyan Al-Thawri dalam keadaan menangis. Siapa Sufyan Al-Thawri? Sufyan Al-Thawri ni, kata Imam Zahabi, adalah penghulu ulama di zaman dia. Dia ulama hadis besar. Dia ulama hadis yang besar. Dia, kata Imam Zahabi, walaupun dia ulama yang besar, apabila Atta Al-Qafar tanya dia, apakah yang membuat kamu menangis wahai Sufyan? Dia menjawab, kerana aku bimbang bagaimana pengakhiran hidupku nanti. Ulama hadis besar. Imam Zahabi kata dia ulama di zaman dia. Imam Ahmad bin Hanbal kata Sufyan Al-Thawri sebagai tokoh yang memenangi hatiku. Imam Ahmad tu ulama hadis besar. Dia kata Sufyan Al-Thawri telah memenangi hatiku. Asyik kan Sufyan Al-Thawri ni bukan ulama yang kecil. Sufyan Al-Thawri adalah imam hadis yang tersohor. Dia ulama hadis tu. Tapi dia masih bimbang tentang apa? Tentang pengakhiran hidup dia. Dia masih bimbang tu. Sebab apa? Sebab Nabi sebut sesungguhnya amalan itu dinilai pada akhirnya. Dinilai pada akhirnya. Cara kita mati macam mana? Cara kita mati macam mana? Tengok tu. Nabi kata setiap amalan kita ni Allah Ta'ala kira bila? Last. Kalau kira daripada awal tu, daripada kita mula balik, saya ingat kita tak selamat. Tak ada orang boleh selamat tu. Kalau kira daripada balik, kita start solat bila? Start kena sunnah bila? Start mengaji, baca Quran bila? Tu. Berapa tu? Kalau dikira daripada kita balik sampai kita dapat
hidayat Tuhan Allah Ta'ala bagi ni daripada 15 tahun sampai ke 30 kata 15 tahun tu kalau Allah Ta'ala kira start daripada mula saya tak tahu lah tu tak ada orang yang selamat tu tak ada orang selamat 15 tahun apa yang kita tak buat jangan tanya apa kita buat jangan tanya apa kita tak buat dahsyat tu. Jadi para ulama kita kata apa kita kena sentiasa risau sebab apa sebab kita ni nak kembali pada Allah. Bagaimana kita punya diri keadaan apabila kita kembali pada Allah. Ni benda besar ni tu. Kata para ulama kita, apabila satu orang meninggal, dia berada di alam barzah. Apa itu barzah? Kita dulu dengar alam barzah, alam barzah, alam barzah. Allah Ta'ala sebut tentang alam barzah dalam 3 tempat dalam Al-Quran. Berapa tempat? 3 tempat disebut tentang alam barzah. Kita dah dengar alam barzah, alam barzah. Dia dah kembali ke alam barzah. Apa dia alam barzah tu? Pertama Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakun la yabghiyan. Barzakun, barzah. Disebut dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-20. Allah Ta'ala kata di antara keduanya, di antara laut ni dia ada barzah. Makna dia tak campur ayat dia. Itu perkataan barzah yang pertama. Makna dia barzah ni apa? Dia seperti satu dinding. Yang kedua Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 53. Ini ayat kedua yang disebut tentang barzah. Bila kita faham kataan barzah, kita boleh tahu apa maksud barzah yang kita disebut selama ni. Baik, wa huwa allazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun hujajun waj'a bainahuma barzaqan wa hijran mahjura. Ada perkataan barzakh. Yang kedua, dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan 2 laut yang berdampingan, yang satu tawak, yang satu lagi masin, lagi pahit, serta dia menjadikan di antara kedua-dua laut itu dinding dan sekatan yang mengelakkan pencampuran keduanya. Allah Ta'ala kata ni kekuasaan Allah Ta'ala, kami ciptakan ayat tawak dengan ayat masin sekali bertemu tetapi tidak bercampur. Sebab apa tidak bercampur? Sebab dia ada barzah, dia ada dinding, dia ada dinding. Ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100. Tengok, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alla a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Antum tengok, ini perkataan surah Mukminun ni ayat 99 100 ni antum. Allah Ta'ala rakamkan perkataan orang yang mana dalam dunia ni Allah Ta'ala bagi kat dia masa, bagi kat dia kesihatan, bagi kat dia segala rezeki cukup, dia tak mau buat amal soleh. Dia lupa Allah Ta'ala. Ayat surah Mukminun 99 kata ni cerita tentang apa? Tentang manusia yang diberi kesihatan, kesenangan, usia yang panjang, tapi tak mau buat amal soleh, tak mau taat Tuhan. Bila dah mati baru nak minta. Anda tengok, Allah Ta'ala kata kesudahan golongan yang ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah dia. Tengok, ramai. Allah Ta'ala kata ramai. Orang-orang yang ingkar ni ramai. Mereka, bila di antara mereka ni ada yang nak mati, dia dah nampak dah apa yang dia akan hadapi. Ketika tu dia kata apa? Dia kata, wahai Tuhan, kembalikanlah aku hidup semula di dunia. Kita tengok, Allah Ta'ala kata orang ingkar ni ramai. Mereka ni masa mereka belum nampak lagi malaikat maut, mereka tak nampak lagi,
Mereka ni ingkar Tuhan. Tapi bila dah nampak, dah terbuka bardah hijab, ya Allah, boleh tak bagi aku balik mai ke dunia? Kenapa? Aku nak buat amal-amal saleh yang telah aku tinggalkan. Tengok. Baru nak buat amal soleh, baru nak main mengaji, baru nak tutup aurat, baru nak sembahyang, baru nak belajar Quran, baru nak sedekah. Dia cerita kat Tuhan nak buat amal soleh. Nak buat amal soleh. Dia cerita kat Tuhan. Macam tidak. Tidak. Masakan dapat. Mana boleh? Tengok bahasa Quran. Tidak. Quran kata bahawa sesungguhnya perkataannya itu hanyalah ungkapan yang sengaja dia lafazkan. Setiap. Allah Ta'ala kata, aku buat manusia ni. Aku tahu dia. Dia cuma kata, dia lafaz. Dia lafaz apa? Nak main dunia, nak buat amal soleh. Allah Ta'ala kata ini ucapan yang saja dia lafazkan. Bukan daripada hati yang betul. Dah Allah Ta'ala kata, kalau bagi main hidup pun, macam itulah hidup dia. Sama saja. Tengok. Sedangkan di hadapan mereka ada dinding yang menghalang mereka ke dunia sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Ada barzah. Ada dinding. Macam mana nak main balik? Ada tembok. Macam mana tembus? Ada tembok. Ada tembok. Macam mana tembus? Korang kata ada barzah di depan. Dia dah sampai ke alam barzah. Macam mana dia minta nak main? Macam mana dia minta nak main? Sedangkan tadi kita dah beritahu, dah Allah Ta'ala beritahu surah Furqan, ayat dengan ayat pun tak boleh main. Dia dah mati, dia dah nampak dah apa yang dijanjikan kepada dia. Kalau dia taat, apa dia akan dapat. Kalau dia ingkar, apa dia akan dapat. Dia dah nampak dah. Masa tu baru dia nak main. Dia tak boleh. Kata Imam Ad-Dahhak, satu ulama tafsir besar, Al-Barza hajir bainal maut wal ba'si. Apa maksud Al-Barza? Pemisah di antara kematian dan kebangkitan. Apa makna barza? Pemisah antara kematian dari kebangkitan. Dia dah meninggal, sampai nak mari berbangkit, dia tak sampai lagi. Dia ada barza. Itu maksud Al-Barza. Tengok. Kata Mujahid, Imam Mujahid, ulama tafsir besar, dia kata Al-Barza ialah al-hajizu ma baina dunya wal akhirah. Barza adalah pemisah di antara dunia dan akhirat. Kita ada atas dunia, dia dah sampai di barzah, di alam barzah. Apa dia? Dia telah berpisah dengan dunia, dia telah masuk ke alam akhirat. Itu makna barzah. Dan benda ni antum, bila-bila masa boleh terjadi kat kita. Tak kira antum, kita sihat ke, tak sihat ke, kita sedang ke, kita tak sedang, ataupun kita tidur. Bila-bila masa perpindahan tu boleh berlaku. Ini terpulang kepada Allah Ta'ala. Yang penting dia apa? Persiapan sebelum berlakunya perpindahan daripada dunia ke alam akhirat. Yang ni antum. Yang ni lagi bahaya. Ni benda bahaya antum. Bukan benda ni tak bahaya. Sangat bahaya. Bagaimana orang antum, dia tidur dalam keadaan dia mabuk. Dia mabuk. Dia tidur. Tiba-tiba dia berlaku perpindahan daripada alam dunia ke alam barzah. Macam mana tu? Bagaimana orang yang melanggan wanita, dia buat zina, lepas tu dia tidur di hotel tu, tiba-tiba berlaku perpindahan daripada dunia ke alam barzah. Macam mana nak buat? Sangat bahaya benda tu. Sebab tu Imam Qutubi kata dalam tafsir dia Jami' lil Al-Hakam Al-Quran, tafsir yang menghimpunkan semua hukum-hukum Al-Quran, dia kata, Al-Jahari berkata, Al-Barza adalah sesuatu yang menghalang di antara dua perkara. Al-Barza adalah sesuatu di antara dunia dan akhirat. Yang bermula, bila bermula alam barzah ni, kata Qurtubi, bila bermula alam barzah ni, dia kata, Qurtubi kata, ada seorang ulama tafsir namanya Al-Jahari kata, bila bermula barzah ni, bermula daripada kematian sehinggalah kiamat. Bermulalah alam barzah bagi dia. Dia mati,
Bermulalah alam barzah bagi dia sampai bila? Sampai hari kiamat. Maka sesiapa yang telah mati, maka dia telah masuk ke dalam alam barzah. Orang yang dah mati, adik-beradik kita, sahabat anda kita, kawan-kawan kita, mereka telah masuk ke alam barzah. Maka ada seorang lelaki pernah berkata di hadapan Imam Sya'bi, ulama besar, jumpa lebih kurang berapa 30-40 sahabat tu. Ulama ni, Imam Sya'bi ni, dia di antara ulama yang mengeluarkan fatwa sembahyang jenazah tidak payah ada wudu. Saya ulang. Imam Sya'bi berjumpa dengan 30 orang sahabat. Banyak tu. Dia bukan Sya'bi jual sembah ke, jual rojak ke. Dia Imam Sya'bi yang besar. Dia adalah ulama yang kata sembahyang jenazah tidak payah wudu. Sebab sembahyang jenazah ni hanya penuh dengan doa. Doa perlukah wudu? Itu dalil dia. Kenapa? Sembahyang jenazah yang ada apa? Doa. Fatihah doa, selawat doa, Allah fillahu doa, semua doa. Jadi perlukah wudu dalam sembahyang jenazah? Itu pandangan siapa? Imam Sya'bi. Saya bagian pun tahu. Dan para ulama kita memanglah tu, mereka tak menerima pandangan Imam Sya'bi ni. Tapi kita bagi tahu. Kita bagi tahu. Ada tak pandangan macam ni? Ada. Sebab para ulama kita kata, Nabi tak pernah tak ada wudu sembahyang jenazah. Cukuplah Nabi sebagai contoh. Tapi saya nak beritahu Imam Sya'bi ni siapa? Dia bukan ulama kecil tu. Dia ulama besar. Bila dengar nama Imam Sya'bi, mau tahu. Dia ulama besar. Tabi'in kubra. Bukan tabi'in kecil. Besar tu. Jumpa sahabat banyak tu. Dia dengar satu orang kata, semoga Allah merahmati fulan kerana sesungguhnya dia telah menjadi penduduk akhirat. Ada orang pergi doa depan Imam Sya'bi. Dia kata apa? Semoga Allah merahmati si fulan yang telah mati ni kerana sesungguhnya dia telah menjadi penduduk akhirat. Setelah mendengar itu, Imam Sya'bi rahimahullah berkata, dia belum lagi menjadi penduduk akhirat, akan tapi dia sudah menjadi penghuni alam barzah. Dia tak pergi akhirat lagi. Dia duduk dalam barzah lagi. Dia ada di mana? Alam barzah lagi. Belum ditegakkan lagi hukum atas dia. Dia bukan sampai akhirat. Dah, belum. Dia masih berada di alam barzah. Kenapa? Dia tidak termasuk dunia dan dia tidak pula termasuk akhirat. Dia berada di antara dunia dan akhirat. Dunia dia dah tinggal, akhirat dia belum sampai, dia dah tengah-tengah. Itu maksud. Yang pentingnya antum apa? Yang pentingnya sebelum Allah Ta'ala bawa kita pergi ke alam barzah, persiapan untuk menuju ke sana amat penting. Pi memang akan pi. Kita dah baca dah. Pi memang semua akan pi. Pasal ayat Ali Imran 185 tu dah bagi tahu dah. Memang semua akan pi. Tapi nak pi macam mana? Dengan apa? Itu yang penting. Itu yang kena fikir tu. Tengok. Sebab itu kata seorang tabi'in Maula Osman bin Affan, nama dia Hanik. Dia ada dua, satu lagi Umran pun ada, buat wudu, dia pun maula. Dia telah dibebaskan oleh Osman radhiyallahu. Kata Imam Hanik, dia kata apa? Apabila Osman radhiyallahu berdiri di atas kubur, dia terus menangis sehingga janggutnya basah. Antum, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kubur nangis. Khalifah yang ke-4 nangis. Kita masuk kubur tu, kita cakap pasal projek. Projek tu siapa dapat yang tender tu dapat kat dia tu Nabi dulu larang orang pergi kubur. Nabi kata jangan pergi ziarah kubur. Lepas tu Nabi kata sekarang ziarahlah kubur, kerana kubur dapat memberi peringatan kepada kita. Tapi kita pergi kubur tu tak ada peringatan apa. Tak dapat apa, duduk hutu lah. Osman bin Affan menangis. Apabila ditanya kepadanya, ketika kamu ingat surga dan neraka, kamu tidak menangis. Mengapa kamu menangis di sini wahai Osman? Osman radhiyallahu menjawab bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi kata kubur merupakan tempat persinggahan pertama di akhirat. Alam barzah termasuk dalam alam kubur. Kubur termasuk dalam alam barzah. Nabi kata, siapa yang selamat di dalam kubur, makna dia daripada azab kubur, maka proses berikutnya lebih mudah. Kata Osman, Nabi kata siapa yang selamat di kubur, maka lepas ni dia akan selamat. Semua jadi mudah. Dan dia kata, Nabi kata, siapa yang sangkut, yang tidak selamat di sini di mana? Di kubur, maka urusan seterusnya akan lebih sukar baginya. Nampak tu? Nampak tak? Kena jaga tu. Bagaimana Nabi SAW, satu hari kita selalu dengar hadis tu, Nabi dengar ada 2 mayat diazab. Tak selamat dalam kubur tu, tak selamat dalam kubur. Nabi dengar mereka diazab. Nabi tanya ni kubur siapa ni? Nabi kata mereka ni diazab. Benda tu pasal mereka pandang ringan. Sebenarnya benda tu di sisi agama besar, mereka pandang ringan. Mereka rasa benda tu tak ada apa-apa. Yang pertama, orang yang mana bila dia kencing, dia tak jaga. Dia kencing, dia tak jaga. Tak basuh elok-elok. Ayat menitik kena seluar dia. Maka akhirnya jadi apa? Dia sembahyang dalam keadaan najis. Untuk para ulama kita kata apa ketika menafsirkan hadis tu, di antara yang kata tak jaga kencing ni apa? Apabila dia pergi R&R, ada tempat yang dia boleh duduk masuk, dia pergi kencing berdiri. Itu juga termasuk tak jaga kencing. Kadang-kadang minta maaf, cakap pakai kepiak, berdiri kencing. Masuk dalam pintu, pancung, tutup. Merecik balik antum kencing, merecik balik, sehari nak semayang. Yang kedua, apa dia? Namimah, adu domba. Bagi orang gaduh, bawa cerita ni, dia tu anda, dia tu kata macam ni, dia tu kata macam ni. Dia rasa benda tu kecil. Dia adu domba, dia rasa kecil. Tapi Nabi kata benda tu besar dan sebab tu mereka diazab. Antum, bila Nabi sebut mereka kena azab, bermakna benda tu besar. Mana-mana orang yang buat namimah, adu domba ni berhenti tu. Berhenti. Kenapa? Kerana dia punya balasan azab kubur. Dan Nabi kata, siapa yang sangkut di sini, lepas ni dia akan sangkut. Tengok. Dan kata Osman lagi, Nabi SAW bersabda, aku tak pernah melihat satu pemandangan buruk melainkan kubur lebih buruk dan lebih menggerikan. Tengok. Hadis ini hadis hasan riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Aku tak pernah tengok pemandangan yang lebih buruk dan lebih menggerikan melainkan pemandangan yang ada di dalam kubur. Maksud dia antum, dia bukan satu benda yang elok antum. Sebab Nabi sendiri sebut, aku tak pernah tengok. Nabi tengok banyak benda tu, Allah Ta'ala tunjuk. Tapi bila masuk bab kubur, Nabi kata apa? Aku tak pernah tengok pemandangan yang sangat menggerikan bagaimana aku tengok dalam kubur. Jadi berhati-hatilah antum, supaya kita antum dapat selamat daripada azab kubur ni. Ni penting ni antum, selamat di alam barzah, persiapan ni. Apa-apa benda yang boleh membagi kita mudarat di akhirat, di alam barzah, kita hindarkan tu. Semoga Allah SWT bagi saya kekuatan di antum, kita dapat hindar diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaat, yang akhirnya membawa mudarat kita dalam alam barzah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita tengok hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha antum. Hadis tu adalah hadis yang sahih. Hadis tu hadis yang sahih antum, riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita tengok. An Aisyah radhiyallahu anha qala, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuffina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin suhulihi min kursufin laysa fiha qamisun wala imamah, muttafaqun alaihi. Antum, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, kata Nabi SAW dikafan dengan 3 lapis kain putih yang terbuat daripada kapas, tanpa memakai baju dan serban. Itu hadis ini kata apa? Nabi SAW
dikafan dengan 3 lapis kain putih. 3 lapis kain putih. Jadi suhuliyah ni dia jenis kain daripada kapas. Dia suhuliyah dalam hadis ni para ulama kata apa? Dia jenis kain tapi dia daripada kapas. Nabi dikafankan dengan kain tu. Berapa lai? 3 lai. Tengok. Hadis ini menunjukkan bahawa yang terbaik dalam mengkafani mayat adalah dengan 3 lapis kain dan berwarna putih. Ini hadis ni nak kata apa? Hadis ni nak kata apa? Paling baik kita nak kafan laki-laki ni, paling baik dengan apa? 3 lapis dan juga dengan apa? Dengan warna putih. Situ siapa kata? Itu Imam San'ani kata. Dan Imam San'ani kata dalam bab ni hadis ni yang paling sahih. Kata Imam San'ani, dia kata apa? Allah Ta'ala tidak akan memilih untuk nabinya kecuali yang terbaik. Yang Allah pilih pada kekasih dia, nabi dia, kekasih dia, nabi ni, Nabi SAW ni, yang Allah pilih untuk nabi dikafankan berwarna putih 3 lapis, itu adalah pilihan yang terbaik kalau kita buat kat mayat. Sebab apa? Sebab kekasih Allah, Rasulullah sendiri dikafankan dengan 3 lapis kain dan juga berwarna putih. Tengok. Pengarang As-Sunan, yakni Sunan Kutub Sittah, 6 penulis kitab Sittah, telah meriwayatkan daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pakaikanlah Nabi SAW sebut, dia kata pakailah pakaian putih kerana pakaian putih adalah sebaik-baik dan sesuci-suci pakaian, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim. Dan hadis ini juga ada penguat daripada riwayat Amrah yang mereka keluarkan. Sanadnya juga sahih. Nabi kata, pakaian yang paling baik adalah pakaian putih. Dan pakaian yang paling suci, maksud suci di sini bersih. Bersih, Nabi kata. Dan kafanlah mayat-mayat kalian dengannya. Nabi suruh kita kafan mayat warna putih. Sebab Nabi kata itu sebaik-baik pakaian. Tapi kalau pakaian putih tak ada, boleh tak kain lain? Boleh. Yang penting para ulama kita kata tutup aurat. Itu paling penting. Tutup aurat. Tengok. Dan kata hadis ni, Nabi SAW dikafankan tanpa baju dan serban. Tanpa baju dan serban. Baik untuk Imam Syafi'i berkata dalam kitab dia Syarah ni apa? Imam Syafi'i kata dalam kitab dia Al-Um, dia kata apa? Mayat dikafankan dengan 3 lapis kain putih. Tu sama dengan hadis ni. Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia Al-Um, dia kata apa? Dia kata hadis pasal ni hadis Bukhari Muslim. Imam Syafi'i kata mayat dikafankan dengan 3 lapis kain putih dan tidak menggunakan serban. Dan saya tidak menyukai di si mayat dipakaikan baju. Ni pandangan Imam Syafi'i lah tu. Ni saya beritahu Imam Syafi'i dalam lah. Imam Syafi'i kata apa? Mayat dikafankan dengan 3 lapis kain putih dan tidak menggunakan serban. Kerana Nabi SAW ketika wafat juga dikafani, dan saya tidak suka mayat dipakaikan baju. Kerana hadis daripada Aisyah tadi, hadis Bukhari tadi, dia kata Nabi dikafankan dengan 3 lapis pakaian putih daripada Yaman. Jenis kain itu jenis kafan, dan dikapas dan tidak menggunakan baju serta tidak pula serban. Itu satu. Itu pandangan siapa? Pandangan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, mengkafani mayat boleh dengan satu kain. Boleh tak kita nak kafan mayat dengan satu kain? Boleh. Tapi yang terbaik berapa? 3. Satu boleh tak? Boleh. Kerana Nabi SAW mengkafani sebahagian syuhada yang terbunuh dalam perang Uhud dengan satu kain. Nabi bisa kafan mayat dengan satu kain. Jadi Imam Syafi'i kata boleh kalau kita nak kafankan dengan satu kain. Tapi jarang lah kita tengok. Selalunya 3 lah.
Tapi kalau tak ada kain, satu boleh tak? Boleh. Janji tutup aurat. Tidak ada masalah. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa apabila dipakaikan serban atau baju kepada mayat. Itu pandangan dia. Saya baca pandangan Imam Syafi'i. Namun saya tidak menyukai apabila dikafani dengan menggunakan lebih daripada 5 pakaian, kerana hal itu termasuk pemborosan. Nabi kata 3, dia kata bungkus 5, yang tu boros, membazir, tak mau. 1 boleh, buat 1, tapi yang penting ganjil. 3 itu paling baik, warna putih, tak ada warna lain boleh. Dia yang kata aku tak suka kalau pergi pakai baju atau serban, tak apa. Itu pandangan siapa antum? Itu pandangan Imam Syafi'i. Baik. Sekarang kita tengok antum, kita tengok kata Imam Nawawi, hukum mengkafani mayat laki-laki dengan 3 lapis kain. Demikianlah mazhab yang kami anuti dan dipilih oleh kebanyakan ulama. Namun yang wajib dilakukan adalah mengkafaninya dengan 1 lapas kain. Wajib 1, tapi yang paling utama 3. Ini mazhab Syafi'i. Nawawi sebut benda yang sama. Syafi'i sebut 3 lai tanpa baju dan serban. Nawawi pun sebut benda yang sama, 3 lai. Dia kata itu paling utama sebab Nabi dikafan dengan 3 lai. Tapi dia kata yang wajib hanya 1. Tengok. Maka kata dia lagi, dia kata Nabi SAW, ni Nawawi sebut, Nabi SAW tidak dikafan dengan mengenakan baju ataupun serban. Namun tubuh beliau hanya dibalut dengan 3 lapis kain. Dia duduk bawah hadis yang sama. Nawawi kata, demikianlah keterangan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama. Tengok, dia nukil perkataan Imam Syafi'i. Tengok, dia nukil tu. Dan dia kata apa? Dia kata inilah pandangan yang benar menurut hadis. Menurut hadis. Dia kata ini pandangan yang paling benar di sisi mazhab Syafi'i. Di sisi dia lah tu. Dia kata mayat ni 3 lapis, itu paling utama. Wajib 1. Tak mau baju, tak mau serban. Ini adalah pandangan yang benar, yang terpilih, yang sahih. Sebab Nabi dibuat macam tu. Dia kata berbeza dengan Abu Hanifah dan Imam Malik. Tengok, ada pandangan. Yang kedua, pandangan siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang berpendapat bahawa sunnah hukumnya untuk mengenakan baju dan serban pada jenazah. Siapa punya pandangan ni? Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Apa dalil dia? Dalil dia hadis Bukhari. Hadis dia hadis apa? Hadis Bukhari. Nabi SAW memberi baju dia kepada siapa? Kepada siapa? Bukankah bapa munafik itu meninggal, Nabi bagi baju Nabi dekat dia? Betul? Bukankah Nabi bila meninggalnya munafik besar tu, siapa dia? Abdullah bin Ubay, Nabi memberi baju Nabi kepadanya untuk dikafankan. Kalau benda tu tak boleh, kata Abu Hanifah dan Imam Malik, maka Nabi tak akan bagi. Tengok. Itu pandangan siapa? Itu pandangan Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Berdasarkan hadis tu. Tengok. Dan mereka kata, hadis yang kata 3 lai itu, kata Nawawi, mereka kata jumlah 3 lapis kain yang disebutkan itu, dia kata tidak termasuk bilangan baju dan imamah. Campur baju, campur serban, baru jadi 3 lai. Itu cara dia faham tu. Dia ada 2 dalil. Satu dalil dia kata apa? 1, 3 lai yang Nabi dikafankan tu, campur baju, campur serban 1, lagi 2 kain putih. Itu yang mereka takwilkan hadis tu. Hadis apa? Bukhari dan Muslim tu. Yang kedua, hadis Imam Bahaki tu, Ubay kan meninggal, Nabi bagi baju supaya dia dikafani dengan baju Nabi.
dan juga Abu Bakar. Dia tanya ke Aisyah kan, hari ni hari apa yang dia nak meninggal sama dengan hari Nabi. Lepas tu dia minta supaya dia dikafankan dengan baju dia. Jadi antum di sini ada dua pandangan antum daripada ulama kita yang kata mayat satu boleh dikafankan dengan baju dan serban, yang kedua tak boleh pakai baju dan serban. Yang tak boleh pakai baju dan serban ni siapa? Mazhab mana? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tapi antum tengoklah, masa dia kafan mayat, ada baju tak? Ada serban tak? Sebetulnya dia buat mazhab apa ni? Dia buat mazhab apa? Kadang-kadang orang bagi mandi mayat ni pun, dia pun tak tahu. Dia pun tak ada masa nak mengaji tentang bab-bab jenazah ni, tentang bab-bab bagi mandi ni. Maka dia pun buat ikut apa? Ikut tengok cantik bagi pakai serban, cantik pakai baju, elok, keluarga pun suka, keluarga pun suka buat, dia buat. Boleh tak nak buat? Boleh, sebab ada pandangan daripada imam mazhab. Kita kena menghormati pandangan dia. Tapi kenapa kita kat keluarga? Ini bukan mazhab Syafi'i ni. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh bawa baju dan serban. Kita kena sampaikan ilmu antum. Kita kena sampaikan ilmu antum. Ini masa kita kena perkenalkan ilmu kepada masyarakat antum. Masa tu lah kita nak bagi tahu. Dia suruh kita buat baju, kita kata kat dia, baju tak dapat, bukan dalam mazhab Syafi'i. Bukan dalam mazhab Syafi'i. Kita kena kata antum. Bila lagi kita nak sampai sunnah kat dia antum? Bila lagi? Tapi masalah dia antum, orang yang beri mandi mayat ni kadang-kadang depa pun tak tahu antum. Itu masalah dia. Itulah masalah dia. Macam mana kita nak buat antum? Macam mana kita nak buat, kata apa? Nak pakai baju ni, ada ulama yang kata boleh. Siapa dia? Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Jadi antum, para ulama kita antum, dia khilaf. Tamana antum dia khilaf tentang 3 helai baju tu. Adakah termasuk baju serban dikira satu kain? Lepas tu kain kedua, kain ketiga. Maknanya 3 helai juga antum. Tengok. Mengikut zahir hadis, kita tengok daripada hadis, zahir hadis tu, kesimpulan dia antum, menurut zahir hadis, afdal mayat lelaki tanpa baju dan serban. Itu paling utama. Itu paling afdal. Jangan bagi pakai baju, jangan bagi pakai serban. Dan kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i, sepatutnya jangan bagi pakai. Pasal kita kata kita mazhab Syafi'i, jangan bagi pakai lah antum. Tadi kita gila pula, kita keluar daripada mazhab Syafi'i pula. Boleh keluar pula mazhab Syafi'i. Orang ni nak keluar pula tak boleh, kita keluar boleh. Apa tu? Kalau melihat perbahasan para ulama, sunat mayat diberi baju dan serban melalui dalil-dalil sokongan. Antum, saya kata tadi kan, dalil-dalil apa? Dalil-dalil sokongan. Jadi para ulama kita kata, kalau kita tengok daripada segi perbahasan, maka sunat. Yang paling afdal tak bagi pakai, yang sunat bagi pakai. Kenapa? Kerana ada perbahasan, ada hadis-hadis dia yang para ulama bawa tentang pakai baju kat mayat ni. Berdasarkan perbahasan para ulama dalam kitab ni, dalam kitab Subul Salam ni, kita boleh bagi 3 pandangan. Pertama, baju, serban dan kain kafan. Itu dikira 3. Yang kedua, baju dan kain kafan. Serban tak ada. Serban tak ada. Baju dan kain kafan. Pasal Nabi bagi baju, tak bagi serban. Jadi kata baju. Nabi bagi baju. Mana ada baju dengan kain kafan. Baju 1, kain kafan 2, 3. Yang ketiga, tanpa baju dan serban. Ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Mana ada 3 cara. 1, kita kata serban, baju, kain kafan. 2, baju saja, serban tak ada. 3, tanpa baju dan serban, itu lebih afdal. Ini adalah 3 perkara antum, 3 perbahasan para ulama yang kita boleh ambil kesimpulan daripada kitab kita malam ni, bab malam ni antum. InsyaAllah antum, nanti kita akan masuk kepada hadis yang seterusnya tentang hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, datanglah anaknya kepada Nabi dan dia minta baju.
untuk mengafaninya. Ini hadis ni hadis muttafaq alaihi. Sebab tu ya Abu Hanifah, Imam Malik, ini di antara dalil yang mereka guna, mayat boleh bagi pakai baju. InsyaAllah antum nanti siap pada umur panjang, kita akan teruskan kita punya kuliah. Minggu depan Maulana Bakar Radhi ya? Minggu depan insyaAllah kuliah saya juga Maulana Bakar Radhi tak datang. Nanti bila ada pembaharuan kita akan beritahu insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat pada Nabi.